Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa kabar semua? Bertemu lagi kita dalam kelas matematik bersama dengan Cikgu Hilmi. Selamat datang ke kelas matematik. Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat, sejahtera dan bersemangat untuk belajar matematik pada hari ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu nak tahu tentang apa. Jom kita teruskan dan ikuti pelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu cikgu nak tanya, murid-murid dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, apa kata mari kita teruskan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah operasi tolak yang melibatkan jam dan minit. Tapi sebelum itu, murid-murid ingat lagi tak? Sebelum ini kita dah pernah belajar tentang operasi tambah yang melibatkan jam dan minit. Di samping kita juga dah belajar tentang cara penukaran antara jam dengan minit. Jadi cikgu harap murid-murid dah boleh ataupun mampu menguasai dan memahami dengan sebaiknya pengajaran yang lepas. Okey, sebelum kita masuk ke tajuk yang baru bagi hari ini, kita imbas kembali antara apa yang telah kita pernah pelajari sebelum ini, iaitu antaranya adalah tentang pertukaran antara minit dengan jam. Okey, seperti yang murid-murid dapat lihat pada paparan sekarang ini adalah jadual yang cikgu sediakan sebagai panduan kepada murid-murid tentang pertukaran antara minit dengan jam, di mana seperti yang murid-murid dapat lihat di bahagian atas ini, di bahagian atas ini, di mana bahawa setiap jam yang berikutnya perlu ditambah dengan 60 minit. Murid-murid kena ingat bahawa setiap jam yang berikutnya perlu ditambah dengan 60 minit. Okey, ini adalah yang paling penting sekali. Murid-murid harus ingat bahawa 1 jam bersamaan dengan 60 minit ataupun 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Okey, jadi cikgu amat berharap murid-murid mengingati tentang persamaan ini, iaitu sekali lagi cikgu ulang bahawa 1 jam bersamaan dengan 60 minit, manakala ataupun 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Jadi cikgu harap murid-murid telah pun jelas dan faham tentang perkara ini. Okey, murid-murid, sekarang kita akan masuk ke tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu operasi tolak yang melibatkan jam dan minit, seperti mana yang telah cikgu sebutkan pada awal kelas sebentar tadi. Okey, macam mana tu? Apa tu? Okey, kita baca bersama-sama apa yang tulis di situ. Kaedah operasi tolak yang melibatkan jam dan minit adalah sama seperti kaedah menolak yang pernah dipelajari sebelum ini, iaitu dengan menggunakan kaedah bentuk lazim. Maksudnya di sini bahawa jika murid-murid masih ingat, sewaktu di tingkatan 1 murid-murid telah pun mempelajari operasi tolak yang melibatkan jam dan minit dengan menggunakan kaedah bentuk lazim. Jadi, dalam tajuk kita pada hari ini, kita akan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari untuk menjawab soalan operasi tolak yang melibatkan jam dan minit. Jadi, sekiranya murid-murid dah mampu menguasai operasi tolak, terutamanya menggunakan kaedah bentuk lazim, jadi murid-murid tak ada sebarang masalah untuk menyelesaikan operasi tolak yang melibatkan jam dan minit ini. Okey, jadi apa-apa pun cikgu telah menyediakan beberapa contoh untuk membantu murid dapat memahami tentang cara operasi tolak yang melibatkan jam dan minit. Jadi, murid-murid sila berikan perhatian anda, lihat
bagaimana cara melakukan operasi tolak melibatkan jam dan minit ini. Okey, murid-murid dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, apa kata kita terus pergi kepada contoh yang pertama. Okey, kita tengok pada contoh yang pertama. Okey, soalannya adalah 15 jam tolak 4 jam. Berapakah jawapannya? Okey, jadi untuk mengira ataupun menyelesaikan operasi ini dengan menggunakan kaedah bentuk lazim, okey, kita masukkan dulu. Okey, seperti mana soalannya kita masukkan, iaitu 15 jam. Okey, kita tulis 15 jam tolak dengan 4 jam. Okey, kita lakukan jalan kerja seperti ini sebab apa? Sebab inilah yang dipanggil sebagai kaedah bentuk lazim yang biasa kita gunakan. Okey, jadi kita mulakan pengiraan kita. Okey, ingat, kita kena ingat, murid-murid kena ingat bahawa untuk melakukan operasi tolak, kita haruslah mengira dari sebelah kanan terlebih dahulu ke sebelah kiri. Okey, jadi kita mulakan kiraan kita dari sebelah kanan terlebih dahulu, iaitu 5 tolak 4. 5 tolak 4 jawapannya adalah 1. Okey, kemudian baru kita pergi ke sebelah kiri, iaitu 1 tolak 0, jawapannya adalah 1. Maka kita dapatlah jawapannya 15 jam tolak 4 jam, jawapannya adalah 11 jam. Okey, lihat mudah saja kan? Okey, sekarang kita tengok pula pada contoh yang kedua. Okey, soalannya adalah 45 minit tolak 30 minit. Cara yang sama seperti tadi. Okey, kita tuliskan 45 minit tolak dengan 30 minit. Okey. Sama juga, kita mulakan kiraan dari kanan terlebih dahulu. 5 tolak dengan 0, kita dapat jawapannya adalah 5. Kemudian kita pergi ke sebelah kiri. 4 tolak dengan 3, jawapannya adalah 1. Maka kita dapat jawapannya 45 minit tolak 30 minit, jawapannya ialah 15 minit. Okey, lihat mudah sahaja kan cara melakukan operasi tolak melibatkan jam dan minit. Okey, ini adalah contoh bagi soalan yang mudah. Sekarang kita tengok pula contoh bagi soalan yang agak sukar sedikit. Tapi jangan risau. Sekiranya murid-murid telah mampu menguasai dengan baik operasi tolak menggunakan kaedah bentuk lazim, sudah pasti murid-murid tidak akan menghadapi sebarang masalah untuk menyelesaikan soalan-soalan ini. Okey, jadi murid-murid jangan risau. Mudah saja sebenarnya. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan contoh. Jadi murid-murid berikan perhatian, lihat pada contoh yang cikgu tunjukkan ini supaya murid-murid faham dan tahu okey macam mana cara nak kira melibatkan operasi tolak yang melibatkan jam dan minit ni. Okey. Okey, tak apa, kita tengok pada contoh yang ketiga pula. Okey, kita tengok soalannya adalah 3 jam 12 minit tolak dengan 1 jam 10 minit. Okey, untuk mendapatkan jawapan ni, okey, jalan kerjanya sama juga kita buat kaedah bentuk lazim. Tapi seperti mana kalau murid-murid masih ingat dalam operasi tambah melibatkan jam dan minit yang pernah kita pelajari dulu, untuk membuat kiraan yang pertama sekali apa kita perlu buat adalah kita menyediakan lajur bagi jam dan minit terlebih dahulu. Sebab apa? Supaya nak mudahkan kita buat kiraan. Okey. Jadi kita buat dulu lajurnya, iaitu lajur bagi jam dan lajur bagi minit. Okey, kemudian kita buat garis pemisah di tengah seperti ini.
Kita buat T macam ni. Okey, kemudian selepas tu barulah kita masukkan maklumatnya, iaitu 3 jam 12 minit tolak dengan 1 jam 10 minit. Okey, sekarang kita buat kiraan. Okey, murid-murid harus ingat bahawa untuk kiraan adalah bermula dari sebelah kanan. Kita kira dari lajur minit terlebih dahulu, barulah kita pergi ke sebelah kiri, iaitu pada lajur jam. Okey, sekarang kita mulakan kiraan. 2 tolak 0, jawapannya adalah 2. 1 tolak 1, jawapannya adalah 0. Okey, kita dah selesai di lajur minit, kita pergi pula di sebelah kiri pada lajur jam. Okey, 3 tolak 1, jawapannya adalah 2. Maka di sini kita telah pun mendapatkan jawapannya, iaitu 3 jam 12 minit tolak 1 jam 10 minit. Jawapannya adalah 2 jam 12 minit. 2 jam 2 minit. Okey, minta maaf, jawapannya adalah 2 jam 2 minit. Okey. Inilah jawapannya. Okey, kita tengok situ peringatan. Diingatkan untuk menolak bermula dari kanan ke kiri. Okey, bermula dari lajur minit terlebih dahulu, dah selesai, baru kita selesaikan dalam lajur jam pula. Okey. Okey, tak apa, kita tengok lagi ada contoh lain. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Soalannya adalah 6 jam 30 minit tolak 4 jam 40 minit. Okey, untuk selesaikan soalan ini pun sama juga macam yang kita dah buat sebelum-sebelum ni. Okey, menggunakan kaedah bentuk lazim, pertama sekali kita sediakan lajur bagi jam dan minit. Okey, buat lajur jam dan minit terlebih dahulu. Okey, seperti ini. Okey, kemudian kita buat bentuk T macam ni. Okey, lepas tu baru kita masukkan maklumat-maklumatnya. Okey, iaitu 6 jam 30 minit tolak dengan 4 jam 40 minit. Okey, berapakah jawapannya? Okey, macam cikgu cakap tadi, kita mulakan kiraan dari lajur minit ke lajur jam. Okey, sekarang kita tengok. Okey, kita hadapi masalah di sini, di mana di bahagian atas ni nilainya adalah lebih kecil berbanding nilai di bawah. Okey, iaitu kita kena tolak 30 minit tolak 40 minit. Okey, dalam keadaan ini tak boleh, sebab apa? Kecil tak boleh tolak dengan yang besar. Nilai kecil tak boleh tolak dengan nilai yang besar. Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah ini, apa yang perlu kita buat? Kita pinjam daripada jam. Okey? Kita pinjam daripada jam. Okey, kita lakukan pinjaman seperti ini. Kita tolak 1 daripada jam. Okey, jadi 6 tolak 1, kita dapat 5. Okey, kemudian kita masukkan ke ruangan minit ni 60 tambah 30. Jadi 60 tambah 30 adalah 90. Okey, jadi kita tuliskan kecil dekat atas ni 90. Okey. Sekarang barulah dah betul. Okey. Nilai besar tolak nilai kecil. Tadi nilai kecil tolak nilai besar tak boleh. Sekarang baru betul, nilai besar tolak nilai kecil barulah boleh. Okey, sekarang kita mulakan kiraan kita. 0 tolak 0, 0. Okey, 9 tolak 4, jawapannya adalah 5. Okey. Baru kita masuk pada lajur jam pula. 5 tolak 4, jawapannya adalah 1. Okey, jadi di sini kita telah pun mendapat jawapannya adalah
1 jam 50 minit. Okey. Kita tengok situ peringatan. Sekiranya berlaku keadaan seperti tadi, apabila nilai yang ingin ditolak iaitu nilai di bahagian atas lebih kecil berbanding nilai di bahagian bawah, iaitu kecil tolak besar, memandangkan tak boleh. Dalam keadaan itu, apa yang perlu kita lakukan adalah kita pinjam 1 jam yang bersamaan dengan 60 minit dari lajur jam untuk melakukan operasi tolak pada lajur minit. Kemudian selepas itu tolak 1 jam pada lajur jam dan tambahkan 60 minit pada lajur minit. Okey. Jadi maka atas masalah yang dihadapi dapatlah diatasi seperti mana yang cikgu telah tunjukkan tadi. Okey, mungkin ada murid-murid yang masih kurang jelas atau kurang faham. Tak apa, cikgu ada lagi contoh. Okey, cikgu tunjuk lagi contoh yang lain. Okey, sekarang kita pergi pula pada soalan yang ini, iaitu 15 jam 11 minit tolak dengan 12 jam 18 minit. Sama juga kita gunakan kaedah bentuk lazim. Okey. Pertama sekali kita kena buat apa murid-murid? Ya, kita sediakan lajurnya terlebih dahulu. Okey, lajur bagi jam dan juga lajur bagi minit. Okey. Kemudian selepas itu kita buatlah bentuk T ni. Okey. Okey, sekarang barulah kita masukkan maklumat-maklumatnya, iaitu 15 jam 11 minit tolak dengan 12 jam 18 minit. Okey. Okey, sekarang kita menghadapi masalah yang sama macam soalan tadi. Okey, iaitu nilai kecil berada di atas, nilai besar berada di bawah. Okey, kecil tak boleh tolak yang besar. Yang betulnya yang boleh adalah yang besar tolak yang kecil. Okey, sekarang ni kecil nak tolak dengan besar, tak boleh. Jadi apa yang perlu kita buat adalah sama juga macam tadi. Yang pertama sekali kita pinjam daripada jam. Okey, kita minta daripada kawan sebelah ni, daripada jam. Okey, kita pinjam daripada jam. Kita nak pinjam berapa? Kita pinjam 1 jam sahaja. Okey. Jadi kita pinjam daripada jam 1 jam. Okey, jadi kita tolak 15 tolak dengan 1 akan jadi jawapannya 14. Okey. Sekarang kita dah pinjam daripada jam sebanyak 1 jam. Okey, sekarang daripada itu kita tambahkan 60 minit kepada 11 ni. Okey. Pada lajur minit ni. Okey, jadi 60 tambah 11. Berapa? 60 tambah 11. Jawapannya adalah 71. Okey, jawapannya adalah 71. Jadi kita tulis dekat atas ni 71. Okey. Jadi sekarang barulah boleh kita nak lakukan operasi tolak apabila yang besar berada di atas dan yang kecil berada di bawah. Okey, yang besar nak tolak yang kecil. Okey. Jadi kita lakukan pengiraan kita. Okey, 1 tolak 8 tak boleh, jadi kita pinjam dari sebelah. Okey, jadi 6. Okey, jadi 11. Okey, 11 tolak dengan 8, jawapannya adalah 3. Okey. Kemudian 6 tolak dengan 1, jawapannya adalah 5. Okey, kemudian selepas itu kita pergi pada lajur jam. Okey, 4 tolak dengan 2, jawapannya adalah 2. 1 tolak 1, kosong. Okey, sekarang kita telah pun dapat jawapannya adalah 2 jam 53 minit. Okey, nampak kan? Macam mana
situasinya. Kalau kita ada menghadapi masalah macam tadi, begitulah cara untuk menyelesaikannya. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang terakhir. Okey, soalannya adalah 23 jam 6 minit tolak dengan 12 jam 14 minit. Okey, masih menggunakan kaedah bentuk lazim. Seperti biasa, pertama sekali apa kita perlu buat murid-murid? Ya, kita sediakan lajur bagi jam dan minit. Okey, ini adalah amat penting ya. Kita buat lajur jam dan juga lajur minit. Kemudian kita buat bentuk T ni sebagai dia punya pemisah. Okey, kemudian kita masukkan maklumat daripada soalan iaitu 23 jam 6 minit. Okey, kita tuliskan macam ni. Okey, untuk 6 minit tu kita tuliskan 06. Okey, 23 jam 6 minit tolak dengan 12 jam 14 minit. Okey. Sekarang kita akan mulakan kiraan kita. Okey, kita hadapi masalah yang sama juga macam tadi, di mana kecil nak tolak yang besar. Tak boleh. Yang boleh hanyalah besar tolak yang kecil. Kan? Jadi apa yang perlu kita buat murid-murid? Ya, kita kena pinjam daripada jiran kita iaitu jam. Okey, kita kena pinjam daripada jiran sebelah iaitu daripada jam. Nak pinjam berapa banyak? Kita pinjam 1 jam sahaja. Okey, jadi 23 tolak dengan 1, jawapannya adalah 22. Okey, kita tuliskan 22. Okey. Okey. Kita dah pinjam daripada jam sebanyak 1 jam. Jadi di minit kita tambahkan 60 minit. Okey, jadi kita tambahkan 60 tambah dengan 6, kita dapat jawapannya adalah 66. Okey. Sekarang yang atas nilainya besar dan yang bawah nilainya kecil. Sekarang barulah boleh kita menolak. Okey, sekarang dah boleh dah. Yang besar tolak yang kecil. Kan? Okey. Jadi, 6 tolak 4, jawapannya adalah 2. Okey. Kemudian 6 tolak dengan 1, jawapannya adalah 5. Okey. Kemudian kita pergi kepada lajur jam pula. Okey, 2 tolak 2, kosong. 2 tolak 1, 1. Okey, maka sekarang kita dapatlah jawapannya adalah 10 jam 52 minit. Okey, nampak? Mudah sahaja kan sebenarnya. Tak susah pun, jangan risau murid-murid. Sebenarnya mudah sahaja untuk menyelesaikan operasi tolak melibatkan jam dengan minit ni sebenarnya. Okey. Okey, jadi begitulah tadi cikgu telah menunjukkan beberapa contoh tentang cara menyelesaikan operasi tolak yang melibatkan jam dan juga minit. Okey. Jadi sekarang untuk uji kefahaman murid-murid, cikgu telah menyediakan latihan yang murid-murid harus selesaikan. Okey. Okey, latihannya mudah sahaja. Arahannya adalah jawab semua soalan dengan betul. Tuliskan jawapan di dalam buku latihan. Hantarkan jawapan pada guru untuk disemak. Okey, jadi cikgu sediakan 8 soalan untuk murid-murid selesaikan. Okey. Soalannya mudah sahaja. Untuk cara pengiraannya sama sahaja seperti mana contoh yang telah cikgu tunjukkan tadi. Okey, jadi kalau murid-murid macam terlupa ke, tak faham ke, macam mana nak kira, murid-murid boleh tengok balik contoh-contoh yang telah cikgu tunjukkan tadi. Sama sahaja
caranya ataupun jalan kerjanya. Okey? Okey, jadi selamat menjawab dan selamat berjaya. Jangan lupa siapkan latihan ni tau. Okey, sekarang kesimpulannya. Kita telah pun tiba ke penghujung kelas. Jadi kesimpulannya, pada hari ini kita telah mempelajari tentang operasi tolak yang melibatkan jam dan minit. Jadi sebentar tadi cikgu telah pun menunjukkan beberapa contoh tentang cara menyelesaikan operasi tolak melibatkan jam dan minit. Jadi daripada contoh yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi, cikgu amat berharap murid-murid faham dan mampu menguasai dengan sebaiknya tentang operasi tolak melibatkan jam dan minit selepas ini. Okey, cikgu harap murid-murid tak menghadapi sebarang masalah dan murid-murid faham tentang pelajaran pada hari ini. Jadi sekian saja murid-murid, begitulah tadi kelas kita pada hari ini. Maka selesailah sudah kelas kita bagi hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang dalam tajuk yang baru pula. Okey. Itu saja. Terima kasih dan jumpa lagi.